Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur nikmat atas izinnya dapat lagi kita bersama lagi kelas online uh, sahabat Seni Guru hari ini. Dan Alhamdulillah hari ini kita teruskan lagi sesi kita untuk fasa, kalau ikut PKP ni fasa yang ketiga insya-Allah. Dan hari ini kita bersama lagi seorang penceramah sahabat saya juga yang akan bersama kita lebih kurang sejam lebih macam ni. Dan hari ini kita akan cerita berkaitan tentang kehidupan kita jugalah. Baik, pertama sekali mute dulu semua yang kita ada, sound-sound yang ada kecuali penceramah lah. Penceramah jangan mute. Okey. Dan yang kedua, seterusnya mungkin ada first time singgah ke sini, ini adalah kita punya Telegram rasmi kita. Segala info akan muatkan di dalam sahabat Seni Guru. Dan mana-mana rakan-rakan guru yang ingin join Telegram ni, berikan saja alamat ini pada mereka, link ini. Dan untuk join ke sini saja pun tak ada masalah, siapa-siapa pun boleh, bukan guru pun boleh. Nama sahabat Seni Guru, tapi siapa-siapa pun boleh masuklah untuk belajar dan menimba ilmu. Sebab kita tak fokus kepada pendidikan semata-mata. Untuk tu, kita banyak topik yang kita bincangkan. Untuk hari ini juga, mohon sediakan pen dan kertas dan juga masalah Al-Quran. Sediakan Al-Quran juga terjemahan yang boleh untuk bersama dengan penceramah nanti insya-Allah. Dan pada petang ini juga agak istimewa lah, kita nak belajar bagaimana kita untuk cerita tentang sabar. Okey, kita mulakan sikit dengan doa biasalah kita punya kelas kita. Semua Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-hamba-Mu yang kedek ini dari segala musibah, ya Allah. Engkau jauhilah diri kami dari penyakit berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa, ya Allah. Engkau hindarlah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini, ya Allah. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan pada kami, ya Allah, tiada ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan kami kepada-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, ya Allah. Tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya daripada kami, ya Allah. Kami bermohon padamu, ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur nikmat atas izinnya dapat juga kita bersama pada petang ini. Semoga COVID-19 ini dapat cepat-cepat untuk hilang daripada muka bumi ini insya-Allah, dan moga-moga semua sahabat-sahabat semua dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga, dan juga jangan lupalah untuk mendoakan sahabat-sahabat kita insya-Allah. Mereka juga dapat nikmat, kebaikan, kenikmatan daripada kelas ini juga. Okey, baik. Pada hari ini kita nak cerita tentang satu perkara yang lain sedikit, iaitu tentang sabar. Dan kalau kita perasankan di jalan raya, contohnya sebelum PKP baru ni, ada macam-macam isu di jalan raya kan. Ada kes yang tak sabar potong queue ni, yang ni kes-kes potong queue lah ni. Macam-macam lah keluar. Macam kita sendiri dalam kereta pun, kalau isu ada orang potong queue kita, potong kita secara mengejut, apa perkataan yang akan keluar dalam mulut kita? Mesti perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya lah kan. Begitu juga banyak kes berlaku. Begitu juga orang hilang sabar sanggup membuat satu perkara yang di luar dugaan mereka, di luar cabaran, di luar normal kehidupan seorang manusia. Apa dia? Iaitu contohnya inilah hilang sabar, tikam jiran sering buat bising. Dah lama, dah bertahun-tahun dah ni, tak tahan dah ni. Tiba-tiba pada pukul 2:30 pagi, dah tak tahan sangatlah. Semua mangsa yang jiran dia ni akhirnya telah ditikam oleh jiran juga.
masuk hospital bagai semua. Apa dia? Sebab ialah sabar. Dan juga yang sebelah lagi, ia tidak mati perut, yang bising. Yang satu lagi hilang sabar. Tak tahu yang mana salah. Tapi apapun, kedua-duanya salah lah. Okay. Begitu juga bila cerita tentang sabar. Satu filem yang daripada dulu zaman kita sekolah rendah lagi, sekolah ini. Apa ni? Ini ialah Incredible Hulk. Bila Incredible Hulk, bila David ni bila kurang sabar, dia akan jadi Hulk. Walaupun cerita ni cerita yang kata cerita doangan saja, tapi maknanya bila hilang sabar, manusia boleh jadi macam-macam. Bila tahap kesabaran dah memuncak, bila tak ada dia habis, limitation dia tu dah habis, maka dia akan jadi satu benda yang berbeza daripada wajah yang sebenarnya. Mungkin kita lihat orang kawan kita ni seorang yang lembut, lemah lembut, bagai semua. Tapi bila dia hilang sabar, apa berlaku padanya? Lebih pada raksasa lagi lah. Na'udzubillah. Begitu juga apa yang dikatakan daripada hadis Rasulullah, daripada Syuhaib bin radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, amat menakjubkan seorang mukmin kerana setiap urusannya adalah baik. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada seorang mukmin, yakni yang sempurna keimanannya. Jika dia mendapat sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan dia. Itulah kelebihannya bagi orang yang bersyukur. Alhamdulillah, syukur nikmat. Atas izinnya dapat kita sesama pada petang ini untuk bersama-sama dengan penceramah kita, sahabat saya Al-Qadir Ustaz Haji Hafizullah Abdul Aziz yang sekarang ini sedang berada di Pulau Condong, Kelantan, yang bersiaran dengan kita, yang dia akan mengupas berkaitan tentang need profession skills ataupun tentang kesabaran, skill untuk kesabaran, apa yang perlu kita lakukan untuk sabar. Dan hari ini hanya pendengar ringkas saja sebab topik ni ataupun modul ni sangat besar sekali. Ini satu hari pun tak habis, tapi kita nak masa 1 jam ini, insya-Allah kita dengarlah apa yang baik dan insya-Allah perkongsian daripada Haji Hafizullah ini mampu memberi sedikit sebanyak ilmu berkaitan dengan sabar, terutama sekali dalam situasi sekarang ini, insya-Allah. Okey, dengan itu saya dengan itu telah menjemput Ustaz Hafizullah untuk terus bersama kita lebih kurang 1 jam, kita terus 1 yang lebih tentang bercerita tentang sabar, insya-Allah. Silakan sebagai Ustaz, silakan. Bismillah walhamdulillah wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa man wala. Allahumma shrah sudurana bil iman wa anzil ala qulubina sakinatan wa hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma. Shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat Tuan Zayu. Soalan saya, suara okey ya? Suara saya boleh dengar dengan baik? Okey, saya dengarlah. Tawan, respons Tawan. Okey, Ya, boleh dengar. okey, bagus. Alhamdulillah. Dia orang akan angkat melalui chat lah. Dia tak jawab pun melalui chat. Saya nak semua respon melalui chat. Respon melalui chat kepada Ustaz. Okey. Nanti Ustaz ada nak perlukan kita berhubung dengan dia. 2 hala. So, type kat chat. Okey. Okey, terima kasih. Baik. InsyaAllah. Kita akan mulakan majlis ilmu kita ini. Alhamdulillah. Namanya saya adalah Hafizullah Abdul Aziz. Saya seorang daripada pengasas kepada program yang modul ini, NAPS ni, Profession Skill ni. Sejarah dia sikit, bermula daripada tahun 2015, kenakan seni pengurusan sabar sejak 2015 dan menjelang 2020 ni dengan PKP ni, saya sekutukan balik modul ini dengan lebih tersusun dan mudah untuk kita belajar dan faham tentang kemahiran sabaran yang perlu kita tingkatkan dalam diri kita semua. InsyaAllah, saya minta sebelum kita nak mulakan majlis kita ni, boleh tak tunjukkan isyarat begini? Cik Wan, Tak Wan nampak tak yang tangan saya? Tangan gini? Okey. Okay, boleh ya? Baik, kemudian buat begini. Buat begini. Sekali nampak tangan saya, buat begini.
kemudian buat begini. Okey, mula-mula buat begini. Okey, kemudian begini. Okey, kemudian begini. Baik, sebelum nak mulakan program kita ni, saya nak ajak main kertas, batu, gunting. Betul ya? Kertas, batu, gunting. Kertas, batu, Gunting. gunting. Okey. Baik, saya nak lawan semua peserta yang ada sekarang ni dan saya meletak keyakinan saya yang menang. Okey, Okey teruskan. ya? Boleh ya? Okey. Saya tak keyakinan bahawa saya yang menang. Saya nak lawan semua yang seramai ada ni, 10 orang ke? 22 Okey. sekarang ni. InsyaAllah. 22 orang ni, saya yang menang. Baik. Pilihlah nak buat apa. Sama ada nak kertas ke, nak batu ke, atau gunting ke, saya nak lawan semua. Baik, semua ready ya? Ready. Ready ya? Semua ready. Okey, baik. Bila saya kata 3, 4, buat pilihan masing-masing. Okey. Setuju? Setuju. Bila saya kata buat pilihan masing-masing, sama ada kertas, batu atau gunting. Okey. Ya? Boleh. Okay. Ready? Ready? 3, 4. Si. Ini macam dia buat low pula kat kita. Okey. Okay, please. Saya nak mulakan majlis saya petang ini dengan penuh rasa kasih sayang. Saya sayang semua sekali. Saya nak mulakan majlis saya dengan rasa cinta dan sayang bahawa ilmu yang saya nak sampaikan ini amat besar dan suatu perkara yang perlu dicakna, apa ni, ambil maklum, ambil nota apa yang saya nak kongsikan. Perkara ni besar dan banyak, saya ringkaskan. Boleh ya? Boleh teruskan. Loh gitu. InsyaAllah. Baik. Modul seni kemahiran sabar 2015-2020 saya strukturkan kembali dengan nama NAPS, Need for Passion Skills. Need for Passion Skills. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Untuk membincangkan Need for Passion Skills ini, kita ada 4 yang utama. Dia ada 4 asas utama. Ada 4 asas utama yang perlu kita maklum. Baik, saya tak bincangkan semua ya. Ambil apa yang paling utama perlu kita tahu dahulu tentang bagaimana kita nak uruskan kesabaran dan kita nak mahirkan diri dengan sabar. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Pertama, dalam pilar dia ni ada Passion Manual. Kemudian dia ada Passion Installation Software. Ini bahasa yang saya bawa dalam training ya. Dengan rasa pelik pula sebab saya bawa daripada tahun 2015 sehingga sekarang. Dahulu saya perkenalkan dengan seni pengurusan sabar. Kemudian ini sabar apa ni? Passion Management. Ini kaedah yang saya bawa dalam training. Kemudian Passion Installation Software, Passion Practitioner Skills dan Reward. Yang ini adalah asas yang utama perlu jelas dan maklum tentang pengurusan sabar ataupun Need for Passion Skills. Baik. Petang ini, insya-Allah saya hanya kongsikan yang utama, asas utama, iaitu dengan Passion Manual. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Passion Manual ini, manual kesabaran ni, saya letakkan sebuah gambar telefon. Boleh ya? Semua nampak ya gambar telefon tu? Okey. Okey, respon melalui okey ke macam mana Allah Ta'ala. Saya yakin semua dapat lihat slide yang saya tunjukkan, gambar telefon ni kan? Okey, baik. Saya meletakkan satu kefahaman dan untuk menjelaskan tentang sabar ini adalah sebuah alat. Sabar adalah sebuah alat, sebuah perkakas, seperti sebuah kenderaan, seperti sebuah telefon ini, dia memerlukan manual. Memerlukan manual cara untuk mengendalikan alat itu. Cara untuk mengendalikan alat itu. Sebab sabar itu alat. Sabar itu,
kita fahamkan ianya sebuah alat yang boleh dikendalikan. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka petang ini insya-Allah saya membincangkan tentang manual dia yang seberingkas yang boleh saya kongsikan dengan modulnya yang memang padat, biasanya 2 hari dan biasanya 1 hari. Petang ini, dalam 1 jam ini, saya usahakan dengan sebaik mungkin untuk menjelaskan tentang kemahiran sabar. Baik, topik hari ini, kita bincangkan pertama sabar yang kita maksudkan. Okay. Sabar yang kita maksudkan. Seterusnya, kita bincang hakikat sabar. Okay. Yang ketiga, praktikal kemahiran sabar. Yang keempat, soal dan bincang. Dalam slot terakhir nanti ada ruang yang boleh kita kongsikan dan ada persoalan-persoalan tertentu, insya-Allah kita bincangkan nanti. Insya-Allah saya tidak meletakkan soal dan jawab sebabnya ada kala jawapan itu menepati dengan kehendak orang yang bertanya dan ada kala jawapan itu kadang tu macam orang yang menjawab macam syok sendiri, risau. Oleh kerana itu baik setiap persoalan itu kita bincangkan, mudah-mudahan boleh diserasikan antara kita semua. Baik. Semua dikasihi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita bincang sabar yang kita maksudkan. Baik. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Sebenarnya, apa yang kita maksudkan dengan sabar sebenarnya? Yang selama ini dalam maklumat dirilah. Jom tuliskan sedikit sabar yang kita maksudkan selama ini. Apa dia? Yang kita maksudkan selama ini. Sabar. Itu macam mana? Atau dalam kataan Arabnya Masih tulislah kat chat. Kat chat tu tak apalah, saya tengok nanti insya-Allah. Baik. Kata asal adalah sabr. Sabara atau dalam Melayunya kita tulis apa? S-A-B-A-R, kan? Sabar. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Sekiranya kita maknakan sabar mengikut cara kita selama ini, apa yang kita telah boleh maknakan? Okay, gambar jelas. Jom tulis kejap sesiapa sabar yang kita maksudkan selama ini. Yang kita maknakan. Contoh ya, contoh. Saya bagi contoh. Kita kata sabar, cakap mudahlah, buatnya susah. Itu mungkin yang kita maknakan sabar. Apa yang dimaksudkan sabar selama ini, yang kita maknakan sabar itu. Cakap mudahlah, sabar ni, buatnya susah. Mungkin itu. Mungkin kita pernah dengar orang kata sabar itu ada batasnya. Okey, orang yang dapat menahan diri ketika marah, menahan diri. Okey, Fadlina Ramli, Puan Cik Muhammad Hanif. Kata baik. Saya contohkan lagi. Mungkin kata nanti bila kita belajar sabar, okey. Bila kita belajar tentang sabar, nanti banyak lagi ujian. Mana sabar juga esa kata tidak lekas marah atau putus asa. Zuraini kata menahan diri atau tunggu. Nurul Nalia kata tiada perasaan tak baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin kita maknakan sabar sebelum ni dah macam ni sekali, sampai bila kau nak sabar? Okay, macam tu kot. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan sabar dalam meningkatkan perkara yang Allah larang. Wah, skema sungguh. Ni cikgu ke ni? Cikgu ni, betul lah. Haji. Skema Puan Hafizah ke? Cik Puan. Skema terus jawab. Inilah cikgu ni risau saya cakap depan cikgu semua ni. Tidak terburu-buru. Esa kata. Esa. Siapa pakai Lenovo tu? Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Baik. Apa lagi yang kita tahu tentang sabar? Maka dikatakan Sabri Taib kata sabar separuh daripada iman. Nama pun dah Sabri yang baik. Dia pun jawab separuh daripada iman. Baik, alhamdulillah, khair. Terima kasih kerana respon dengan saya. Roslina kata bertahan. Alhamdulillah, khair. Terima kasih kerana respon dengan saya. Barakallahu fikum. Itu yang kita maksudkan tentang sabar. Setengah daripada setengah dimaknakan sabar. Maksudnya dimaknakan sabar begitu, dia maksudkan sabar begitu. Dan saya nak lagi
semua sekali yang dikasihi Allah Ta'ala tolong respon dengan saya, sabar yang kita maksudkan berdasarkan gambar ini. Baik, cu respon. Berdasarkan gambar ini, menggunakan perkataan sabar, apa yang kita sebut sebenarnya? Silakan. Saya nak baca. Jom kita. Berdasarkan gambar ini, perkataan sabar yang kita gunakan. Sila tulis. Agaknya. Nak kata apa ya? Abang dengan adik berebut ni. Oh, Raihan kata mengalah. Itu solusi dia punya ni. Sabar tak bertumbuk, mengalah dulu, tak mengalah untuk menang. Itu jawapan tu, itu jawapan mengalah untuk menang. Menggunakan perkataan sabar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lafazkan. Nurul Nadia kata, ya Allah, kenapa tu? Alhamdulillah, khair. Itu. Mana perkataan sabarnya? Tak ada lagi kan? Okay. Maksudnya dia boleh sebut perkataan, ya Allah, kenapa tu? Okay. Sekiranya menggunakan perkataan sabar, apakah perkataan itu? Silakan. Sabrun jamil. Oh, cakap ke anak. Sabrun jamil. Roslina kata. Ya ke cakap ke anak macam tu? Cik Mahmud kata bertolak ansur. Itu jawapan. Itu jawapan tu. Bertolak ansur. Itu jawapan. Itu kita nak bagi pada tahu dekat anak. Okey. Asus kata jangan berebut. Wan Zayu kata sabar nak. Okey, sabar je lah Esa. Okey. Lain. Ada lagi? Kataan apa? Semua dikasih Allah Ta'ala. Itulah sebenarnya yang kita lafazkan daripada perkataan sabar itu, intonasi membawa kepada makna. Okay, intonasi membawa kepada makna. Okey, Alhamdulillah. Banyak jawapan tu. InsyaAllah. Nak bagi tahu apa? Sabar nak. Sabar. Okey, kita gunakan perkataan sabar. Ataupun Angah, sabarlah. Yang berebut tu kenapa? Macam mana perkataan sabar kita? Siti Rahayu kata, Astaghfirullahalazim, jangan berebut. Masya Allah, tabarakallah, khair. Alhamdulillah. Semua yang dikasih Allah Ta'ala, saya nak fokuskan, semua sekali ya. Okey, jom. Sama dengan saya dahulu, sekejap lagi kita jawab lagi. Boleh ya? Sama dengan saya dulu, sekejap lagi kita jawab. Sang sibuk nak menaik pula kan? Baik. Saya nak bawa di sini adalah tentang penggunaan perkataan sabar itu sendiri. So, yang kita maksudkan, sabar yang kita maksudkan selama ini melalui intonasi suara kita. Saya contohkan tadi. Angah, sabarlah. Janganlah berebut. Okay, contoh. Intonasi kita tu nak menunjukkan apa? Gembira ataupun sedih, kita marah. Marah. Kita marah tapi menggunakan perkataan sabar atau kita mengeluarkan arahan dalam keadaannya apa? Arahan itu sama ada tegas atau marah. So, sekiranya kita maknakan sabar itu dari sudut intonasi suara kita dengan sebut sabarlah. Bagaimana sebuah perkataan sabar yang amat indah, yang penuh dengan positif, namun kita salah guna intonasi suara menyebabkan sifat yang begitu positif itu membawa kepada negatif. Seolah-olah suatu perkataan yang disebut sabar ini perkara yang tidak boleh sebut sembarangan, nanti mendatangkan kemarahan orang lagi. Macam mana? Sebab intonasi kita membawa kepada makna. Alah, macam kita ajak orang makan lah, makanan depan mata, kita kata, makanlah. Kan tu pun nak suruh pun. Nak suruh orang makan ke nak bagi tahu apa? Ke tak bagi dia makan? Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Karena itu, yang saya nak maksudkan di sini, intonasi itu membawa kepada makna. Maka perkataan sabar ini sekiranya salah disampaikan, dia akan membawa kepada makna yang berbeza. Mungkin akan bawa makna yang negatif. Mungkin bahkan bawa makna yang salah. Maksudnya intonasi membawa makna.
semestinya perkataan sabar, tapi apa sahaja perkataan-perkataan yang kita sampaikan itu yang asasnya adalah positif, namun salah kita sampaikan dari sudut intonasi menyebabkan makna itu berubah. Baik, semua ini dikasih Allah Ta'ala. Boleh saya teruskan ya? Maka salah faham memaknakan sabar. Itu yang saya maksudkan tadi. Rupanya kita salah faham tentang memaknakan sabar itu sendiri. Kenapa ya? Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Daripada sabar ataupun sabar ini, kita sama-sama betulkan memaknakan sabar. Boleh ya? Saya ringkaskan bahagian ini. Pendetailannya memang dahsyatlah dalam pembahasan berkenaan daripada nahwu syarafnya, dari sudut kaedah bahasa Arabnya memang dahsyatlah orang kata. Banyak perkara yang dibincangkan. Namun saya ambil ringkasan ketika ini, saat ini. Sekejap ya, saya nak. Sekejap ya. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Saya ada isu sikit tadi. Kenapa dengan saya punya... Okey, baik, selesai. Saya tak boleh nak play saya punya ni. Tak boleh. Ya, maaf ya. Okey, baik. Baik. Sabara. Perkataan asal daripada sabar itu sabara. Okey, sabara. Sabara ini dalam kaedah bahasa Arab kesabaran yang lalu atau dipanggil fi'il madhi, perkara yang telah berlaku. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sifat sabar telah pun ada dalam diri kita selama ini. Saya ulang. Sifat sabar telah pun ada dalam diri kita selama ini. Kenapa? Kerana sifat sabar hanya ada pada manusia. Saya ulang lagi sekali. Sifat sabar hanya ada pada manusia. Bila bermula? Bila ia mencapai kepada akil baligh. Dia dah capai akil baligh, maka sifat sabar mula ada dalam dirinya. Sekiranya pandai dia bangunkan, potensi kesabaran dia akan meningkat. Sekiranya tidak diuruskan dengan baik, kita akan membangunkan sifat dan sikap yang lain. Baik. Kesabaran adalah satu sifat yang sedia ada dalam diri kita. Baik. Perkara yang telah berlaku. Allah berfirman dalam surah Al-Syura ayat ke-43, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alaman sabara wa ghafara inna zalika li'alamin azmil umur. Sesiapa yang sabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Alaman sabara. Siapa yang sabar, bersabar dan memaafkan, iaitu suatu perbuatan yang mulia. Baik, seterusnya. Yasbiru, dalam keadaan bahasa Arab dipanggil fi'il mudhari', yang mana perkara yang sedang berlaku dan akan datang. Yasbiru, kesabaran sekarang. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Sabar ya sekarang, betul tak? Ya, sabarlah. Kalau tak sabar, saya seorang-seorang lah bercakap sekarang. Betul tak? Dan sabaran yang ada sekarang telah pun terbina. Bila lagi? Start daripada pukul 3 tadi, kita menunggu kawan-kawan masuk, kita tunggu semua dah bersedia, baru kita mulakan. Makanya kesabaran sekarang masih bersama dengan saya dan mendengar, maka kesabaran itu ada dalam diri masing-masing. Akan datang, tak tahu, kejap lagi tak tahu. Tak tahu. Sama ada bersama dengan saya ataupun tidak, Allah Ta'ala alam. Sabaran itu masih ada ke tidak, Allah Ta'ala alam. Kan? Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Yang itu, Allah berfirman, wa yasbir, perkataan daripada surah Yusuf ayat ke-90. Poin dia, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallah la yudhi'u ajral muhsinin. Surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat ke-90.
Yang mana poin besar dia, innahu man yattaqi wa yasbir. Sesiapa yang bertakwa dan bersabar. Sama ada sekarang ataupun akan datang, atau kesabaran yang sedia ada pada dirinya selama ini, sekiranya dia bersabar, dia bertakwa dan bersabar. Pasangan untuk memperoleh satu kesabaran yang baik, bertakwa. Pasangan dia wa yasbir. Ada lagi pasangan-pasangan yang lain. Poin dia apa tadi? Innahu man yattaqi. Sesiapa di antara kita semua yang bertakwa wa yasbir, maka dia pula bersabar. Fa innallah la yu'ti'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan seluruh daripada kebaikan dalam perbuatan yang dia buat itu. Kebaikan-kebaikan, sanad, perbuatan baik yang dia lakukan, ganjaran yang Allah Ta'ala bagi, memang Masya Allah, tabarakallah. Allah tidak mensia-siakan kebaikan dia lakukan. Termasuk sabar itu juga memmaksud orang sedang berbuat baik. Sabron. Okey, sabron. Sabron, kesabaran yang ditunjukkan. Perkara yang menunjukkan perbuatan. Seperti yang semua yang dikasihi Allah Ta'ala sekarang sedang buat sekarang. Yang menunjukkan perbuatan dia. Atau saat dia diuji sesuatu, maka semua cikgu-cikgu sekarang kan berhadapan dengan murid. Saat dia menunjukkan sifat sabar dia itu, bagaimana? Sifat sabar yang ditunjukkan itu, bagaimana? Maka itulah kesabaran yang ditunjukkan. Cara yang ditunjukkan itu bagaimana? Kalau dah sampai segah, itu dah hilang keupayaan sabar. Ya? Okey, baik. Wasbir sabran jamil. Surah Ma'arij. Surah ke-70 ayat yang ke-5. Sabarlah wahai Muhammad dengan kesabaran yang sebaik-baiknya. Sabran jamila. Sabran jamila, kesabaran yang sebaik-baiknya. Kita adalah orang yang menunjukkan cara. Sesiapa saja, tak semestinya cikgu-cikgu yang berada bersama dengan kita petang ini, malah semua umat manusia, asalkan dia manusia, sifat sabar ada dalam dirinya, sama ada dia Islam ataupun tidak, sama ada beriman ataupun tidak, sifat sabar itu ada dalam dirinya. Maka bagaimana cara dia menunjukkan sifat itu? Yang penampakannya ataupun orang melihatnya, ciri-ciri kesabaran ada dalam diri orang itu. Baik. Semua boleh ikut ya, insya-Allah. Semuanya boleh ikut. Saya cepat sangat. Risau kan cepat sangat laju nak ke mana tu. Kan? Baik. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kita teruskan. Boleh ya? Itu je ringkasan. Nak bagi tahu bahawa sabar wa yasbiru sabran, asasnya dibincangkan banyak lagi dengan kata ganti nama yang menunjuk kepada ramai ke seorang ke, itu lain je. Ini asas yang perlu kita tahu, bahawa sabar dah pun sedia ada dalam diri kita. Yang kedua, sabar yang ada dalam diri kita ini, dia boleh tinggi, dia boleh merendah, dan kesabaran yang kita tunjukkan sekarang ini ataupun yang akan datang bagaimana, wallahu ta'ala alam. Kemudian sabran, perkara yang menunjukkan perbuatan itu. Apa yang kita tunjukkan, menunjukkan kita ini adalah orang yang sabar. Kita bincang, insya-Allah. Baik. Paling utama, ini yang perlu kena tahu. Ini yang perlu kena tahu. Sabur. Kita sebut sabar selama ini, sabarlah. Contoh. Kan? Sebenarnya kita sedang menyebut nama Allah daripada Asmaul Husna, nama Allah yang ke-99. Maka tolong tanya kepada diri semua, bagaimana kita menyebut nama Allah yang cukup penyabar ini dengan kerana seluruh daripada makhluk ciptaannya, yang buat onar, yang beriman, yang bertakwa, yang bermaksiat, yang segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, daripada awal kejadian manusia sehingga ke hari ini, bagaimana Allah begitu menyantuni kita dengan penuh kesabaran mutlak. Bahawa kita menyebut perkataan sabar itu sebenarnya kita sedang menyebut nama Allah Ta'ala. Kerana sifat sabar itu adalah sifat sabar mutlak daripada Allah Ta'ala. Sabur itu yang maha penyabar. So, kita menyebut nama Allah Ta'ala dengan intonasi yang bagaimana? Sedangkan kita menyebut nama Allah
Dan nama Allah yang indah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita diminta oleh Allah Ta'ala agar berdoa dengan nama Allah Ta'ala. As-sabur, nama Allah. Kita sebut sabar. So macam mana? Boleh tak? Ataupun beradab tak? Kita menyebut nama Allah dengan intonasi yang begitu. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka maknakan sabar ini dengan sebaik mungkin. Maknakan sabar ini dengan sebaik mungkin. Faham benar bahawa sabar ini adalah nama Allah Ta'ala. Maka kita nak jadi orang yang boleh memahirkan diri dengan sifat sabar kerana kita iman kepada Allah Azza wa Jalla, dan lebih-lebih lagi sabar itu adalah nama Allah yang Maha Punya. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, hakikat kesabaran itu adalah daripada sabr, ataupun kataan kita sabar itu, kita lihat apa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Al-imanu nisbani, nisfu sabru wa nisfu syukur. Bila Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa itu iman? Apa itu iman? Ma makna iman? Selain daripada makna iman yang kita tahu, syahadah, kan solat, kan? Apa ni iman? Yang iman yang kita maknakan ma waqara fi qalbi, apa yang kita getarkan pada hati, wa taqrirul bil lisani, kita lafazkan pada lidah, tashhidu, dan kita buktikan dengan perbuatan kita. Itu antara juga makna iman. Iman juga bila ditanya oleh Rasulullah apa dia iman, maka iman itu terbagi pada dua. Berapa? Dua. Iman itu terbagi kepada dua, separuh ada pada sabar, separuh ada pada syukur. Al-imanu nisbani, nisfu sabru wa nisfu syukur. Sabar separuh, syukur separuh. Kena maknakan begini semua yang dikasihi Allah. Bayangkan kita hilang keupayaan sabar, bermaksud kita hilang keupayaan iman. Kita tak bersyukur dengan apa kurniaan Allah Ta'ala, maka separuh daripada iman kita ada. Itu yang perlu kita maknakan. Supaya kita boleh faham topik perbincangan kita hari ini, agar kita direzekikan sebuah kesabaran. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-33. In yasha' yuskinir rih wa yazlalna rawakida 'ala dhahri inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Tadi gandingan menyattaqi wa yasbir, siapa yang bertakwa dan dia bersabar. Sekarang gandingan dia orang yang sabar, kemudian dia orang yang bersyukur. Baik. Semua dikasihi Allah Ta'ala, bila kita fahamkan perkara ini, sabar dan syukur itu juga gandingan kepada sabar. Dia bertakwa, dia adalah orang yang sabar. Bila dia ada orang yang sabar, dia pasti orang yang bersyukur. Baik. Karena itulah bila dimaknakan sabar itu iman, saya setelah membuat sedikit kajian, baca sedikit tentang sabar daripada tahun 2015, buat training dengan korporat, buat training dengan cikgu bahagian ladabnya, buat apa-apa yang dengan jaisnya. Maka saya pun faham satu keadaan, satu perkataan, bila kita sebut hilang sabar. Bila kita sebut hilang sabar. Bila hilang sabar itu, kita tukar makna sabar itu kepada iman. Bermaksud hilang iman. Bayangkan bila orang kata, kau jangan main-main, jangan sampai aku hilang sabar. Saya ulang. Jangan sampai aku hilang sabar. Tukar perkataan sabar kepada iman.
jangan sampai aku hilang iman. Wa'iyyazubillah. Hilang iman, tak tahu kita ke mana nanti. Akhiran kehidupan. Hilang iman, maka berlakulah seperti contoh-contoh yang ditunjukkan tadi. Masuk simpang tak bagi signal ke, sampai tikam orang ke, sampai Masya Allah tabarakallah, apa-apa sahaja sampai peringkat bunuh. Kerana hilang iman. Bertukar jadi hijaunya, haknya, hilang iman. Sebab itu saya menggunakan perkataan hilang keupayaan sabar. Bila hilang keupayaan sabar, seperti mana iman yang kita maklum dan faham, ada kala iman kita tinggi, meningkat, ada kala iman kita menipis. Ada kala sabar kita meningkat, ada kala sabar kita menipis. Bila kita sebut hilang sabar, hilang, habis. Bila kita sebut hilang keupayaan sabar, masih ada iman, masih ada sabar, tapi menipis. Jelas? Allahumma salli ala sayyidina. Maka saat itulah syukur kena ada, alhamdulillah kita masih lagi ada kesabaran. Seperti cikgu-cikgu semua kan maklum kan, berhadapan dengan murid bagaimana. Saya juga pernah menjadi guru. Dulu saya mengajar di sekolah agama rakyat di Padang Jawa selama lebih kurang dalam 5 tahun. Maka maklum saat kita bukannya nak marah sangat dekat anak murid kita kan, namun saat dia punya onar dia punya main itu, kita terkeluar perkataan yang Masya Allah tabarakallah, Allah Ta'ala alam, kita ada pengalaman masing-masing, cikgu ada pengalaman masing-masing. Saat itu ada tak sampai tahap cikgu pergi belasah, atau sampai tahap cikgu pergi buat smackdown. Kita lockdown sekarang kan. Kita masih ada iman tak? Masih ada. Ada tak sabarnya? Masih ada. Cuma menipis. Bayangkan kalau hilang, apa yang akan berlaku pada anak murid? Hari-hari kena pisah kot. Wa'iyyazubillah. Baik. Boleh ya? Jelas ya? Maka hakikat kepada sabar itu, bila dimaknakan sabar itu dengan iman, maka orang yang bertakwa, orang yang beriman, dia pasti nak menjadi terbaik sebagai orang yang beriman dan bertakwa itu, dan keimanannya makin baik, ketakwaan dia makin baik. Sekiranya hilang keupayaan itu, kita berusaha untuk mengekalkan supaya wa'iyyazubillah jangan hilang. Tak lagi mudaratnya akan lebih besar. Saya tak tahu, mungkin akan yang jadi warna yang pakai, warna-warna pelangi ke, Allah Ta'ala alam. Jangan jadi incredible bahak, jadi kita tak nak perkara itu. Betul ya? Semua kita kasih Allah Ta'ala. Maka kita adalah orang yang ada dirinya sabar. Maka saat itu dia tahu, saat dia menipis sabaran dia, namun dia tidak bertindak di luar batasan kemanusiaan, saat itu saya yakin dia bersyukur. Alhamdulillah. Allah, syukurnya aku saat itu. Aku tak tahulah kenapalah aku begini-begini. Alhamdulillah aku tak bertindak jauh daripada perkara yang tak sepatutnya. Baik, semua ini dikasih Allah Ta'ala. Boleh ikut ya? Saya laju sangat ke? Kalau sekiranya saya laju sangat, minta respon ya. Suara saya kurang jelas, masih boleh dengar. Baik. Saya kena kuatkan lagi ke? Baik. Suara saya okey ya? InsyaAllah. Okey, jelas. Kakak ni boleh ikut ya? Boleh ikut dengan baik. Hakikat pada sabar itu, saya dah bawa kepada makna dia. Saya dah bawa kepada maknanya. Saya ulang ya. Bermaksud, sabar ini, semua ya, maksudnya kena datangkan satu kefahaman, sabar ini, rupanya begini. Dia bukan sabar mengikut cara kita lagi dah. Dah tak boleh. Sekiranya kita maknakan sabar mengikut cara kita, maka selama ini kita dah salah faham menggunakan perkataan sabar. Atau kita selama ini telah pun salah faham menguruskan kesabaran itu. Saya pernah kenalkan modul ini pada peringkat corporate apa semua. Dia orang memang terkejut lah. Sebab apa?
Sebab dia kata tak pernah dengar modul pengurusan sabar, modul kemahiran sabar. Sebab kita biasa dengar apa? Pengurusan stres, kita pernah dengar pengurusan marah, kita pernah dengar pengurusan emosi profesional, intelligent emotional, kan? Itu lazim yang kita dengar. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kita ada sesuatu yang Allah Ta'ala bekalkan sekian lama, iaitu sabar. Lama dah ada dalam diri kita. Mudah-mudahan petang ini, kuliah kita, program kita, musim PKP ini membawa makna sabar itu lebih baik dan jelas sebaik mungkin, dan kita berusaha untuk meningkatkan diri menjadi seorang yang penyabar, insya-Allah taala, amin. Baik. Hakikat sabar itu sendiri, ya. Kemudian kita masukkan kepada makna pula. Ini dah masuk dah, maknanya kita boleh lebih mendalam lagi supaya benda ini boleh jadi praktikal dan boleh kita amalkan. Insya-Allah. Baik, saya teruskan. Ya. Baik. Slide saya boleh tengok dengan baik, ya. InsyaAllah. Sekarang kita maknakan sabar. Okay, supaya lebih mudah untuk kita amalkan. Baik. Saya maknakan sabar itu mengikut kaedah yang dibawa oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab sabar dan syukur. Menjelaskan tentang sabar dan syukur ni banyak. Saya ambil kaedah yang kita boleh faham, iaitu dengan 3M. Berapa M? 3M. Baik. M yang pertama, menahan diri dalam ketaatan. M yang pertama, menahan diri. Baik. M yang pertama, menahan. Apa dia? Menahan diri dalam ketaatan. M yang kedua, mencegah. M yang kedua, mencegah. Jual kuat edos tadi. Saya sebenarnya di dalam masjid. Kuliah sekarang ni, program kita sekarang ni, saya dalam masjid. Masjid pula tepi jalan. Saya seorang-seorang je ada dalam ni. Ini masjid Intiqah. Masjid yang bukan buka untuk umum, tapi khas untuk orang nak berintiqah. Baik. Yang ketiga, maaf, iklan kejap. Menerima segala ketentuan. Baik, apa itu 3M? Makna sabar mengikut Imam Ghazali daripada kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, menahan, iaitu menahan diri dalam ketaatan. Apakah yang menunjukkan kita taat dalam sebuah ibadah? Contoh, kita mengangkat takbir sewaktu kita solat. Taat kita sampai bagi salam. Kan? Sekiranya tiada apa-apa yang menghalang saat itu, buat wudu tak terbatal apa, makanya kita menahan diri dalam ketaatan. Contoh yang lain, sedang kita berbuat baik, maka kebaikan yang kita buat itu selama ini dan akan datang, maka kebaikan yang kita buat itu menunjukkan kita adalah orang yang sabar membuat kebaikan. Maka dia menahan diri dalam ketaatan untuk senantiasa berbuat baik, yang mana dia mencegah dirinya dari melakukan kemungkaran. Dia mencegah dirinya dari melakukan kemungkaran. Maaf, naik jap. Baik. Mencegah diri dari melakukan kemungkaran. Yang ketiga, menerima segala ketentuan. Baik, makanya 3M itu adalah menahan, mencegah, menerima. Apa itu sabar? Oh, sabar itu menahan diri dalam ketaatan. Apa itu sabar? Sabar itu mencegah diri dari melakukan kemungkaran. Apa itu sabar? Sabar itu menerima segala ketentuan. Baik. Dalam tiga perkara ni,
You respon kat saya, mana sebenarnya yang betul-betul mencabar keupayaan sabar kita. You bagi tahu. Respon sikit. Di antara tiga perkara ni, menahan, mencegah, menerima, mana sebenarnya yang mencabar keupayaan sabar kita? You tulis. Boleh? Bagi jawapan sikit. Menerima. Okey. Mencegah. Okey. Lain? Puan kata, Fauziah kata menerima. Esa kata mencegah, menahan. Ambil masa untuk menerima ketentuan. Okay, ambil masa. Safiza kata ambil masa menerima ketentuan. Okey, baik, bagus. Menahan. Okey, lain? Okey. Tak apa, terima kasih. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Tak tertahan. Tak tertahan, kata Sabri. Mencegah. Okay, Muhammad Anif. Mencegah. Alhamdulillah. Ya. Maksudnya, ketiga-tiga ini, setiap orang ada keupayaan tersendiri. Ada kurang keupayaan dia. Setuju ya? Maksudnya dalam tiga ini, dalam kita nak mengurus kesabaran diri kita, yang sampai terlepas itu menjadi kepada natijah-natijah yang semua ada pengalaman sendiri. Maknanya setiap orang ada yang kata, oh keupayaan sabar saya tercabar sewaktu nak menahan dia. Maksudnya apa? Nak menahan saya nak dalam ketaatan ni, oh amat-amat mencabar keupayaan sabar saya. Oh, ada yang berkata, saya nak mencegah diri saya daripada melakukan kemungkaran ini. Oh, Masya Allah. Saya ni Allah Akbar. Nak cegah, jangan buat itu. Satu, memerlukan keupayaan yang Masya Allah tabarak. Dan ada orang yang dia nak menerima, mengambil masa untuk menerima. Safiza kata tadi nak mengambil masa untuk menerima ketentuan. Baik, semua yang dikasih Allah Ta'ala. Sebenarnya apa yang setelah saya melihat, apa yang setelah saya buat kajian sedikit, kita membaca sedikit tentang sabar ini. Rupanya Hanif kata ketiga-tiga sangat struggle. Hanif kata tadi mencegah, tiga-tiga pula. Tak apa Hanif. Okey je. Boleh. Alhamdulillah. Okey, baik. Poin dia, sebenarnya kita adalah orang yang benar-benar mencabar keupayaan sabar kita pada menerima segala ketentuan. Saya ulang. Kita sebenarnya tercabar dalam mengurus kesabaran ini sebenarnya pada menerima segala ketentuan. Tabarakallah. Raihan kata menerima segala ketentuan itu sama dengan maksud redha. Bab ni lain. Bab ni lain. Nanti kita bincang. Raihan, insya-Allah nanti kita bincang. Adakah sama itu dengan redha? Dia akan masuk kepada itu. Poin dia kena menerima dahulu. InsyaAllah ada kesempatan kita bincang. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Baik, menahan diri dalam ketaatan. Saya yakin semua adalah orang yang senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang baik. Kemudian, orang mencegah. Saya yakin semua sekali adalah kita orang yang bertakwa dan beriman senantiasa berusaha untuk mencegah diri daripada melakukan kemungkaran. Kemungkaran ini, dia boleh berlaku perkara yang besar, dia boleh berlaku perkara yang kecil. Mungkar yang kita lakukan dari sudut syariat itu, dari sudut adab itu, dari sudut akhlak itu, dia boleh berlaku yang besar dan boleh berlaku yang kecil. Kan? Sama ada dari sudut perkataan kita, meluahkan perkataan dari sudut carutan. Itu perkara yang rosak kemungkaran yang kita lakukan. Mungkin dengan carutan yang lebih dahsyat. So, namun, kita kan dalam menerima segala ujian, Masya Allah, tabarakallah, sampai satu peringkat manusia akan berkata, kenapa aku yang kena? Selama ini, dia mungkin diuji dalam perniagaan. Berjaya. Sampai satu masa, berlakunya kerugian. Sampai satu keadaan, dia melalui keadaan macam mana? Seperti yang kita lalui sekarang dengan COVID-19 ini. Kita menahan diri, kita mencegah diri, kemudian kita nak menerima ketentuan ini. Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Bila saat dia tidak boleh menerima, dia akan capai kepada tahap mengguris akidah dia sendiri.
menggurus akidah dia sendiri. Dia mencalarkan akidah dia sendiri sampai dia bertanya, kenapa aku yang kena begini? Kenapa aku yang diuji begini? Dan sampai tahap dia menyalahkan Allah Ta'ala kerana menerima segala ketentuan ini berkenaan dengan qada dan qadar. Baik, cuba hati semua. Bila kita letak gini kan, letak macam ni, kita tengok kan. Saya buat je, tengok. Kalau dari sudut rukun iman, pertama, apa dia yang kita percaya? Percaya kepada Allah. Yang keenam, percaya pada qada dan qadar. So, apa yang berlaku sekarang? Di antara tengah-tengah ini, pada malaikatnya, pada rasulnya, pada kitabnya, sekiranya kita tolak sahaja tentang beriman kepada qada dan qadar, kita menafi sahaja, tercalar perkara ini, atas ni habis. Semua habis. Tak ada apa. Termasuk kita dengan Allah Ta'ala, maka kita mempertikaikan apa saja tentang ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Dan seperti mana yang kita lalui pada saat ini, tak semua manusia boleh melalui puasa PKP dengan COVID-19 ini dengan sebaik mungkin. Mungkin ada di antara kita, wa'iyyazubillah, sedang menyalahkan dan sedang menunding jari. Baik, semua yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Maka, ringkas ya, masuk dalam 4 suku dah. Banyak lagi kot. Allahu Akbar. Saya cepatkan sedikit boleh ya? Maka, kita fahamkan tentang sabar itu, menahan diri dalam ketaatan, mencegah diri dari melakukan kemungkaran, menerima segala ketentuan, maka perkuatkan menerima segala ketentuan dengan ilmu, iaitu dengan ketakwaan, dengan pengetahuan. Saya cepatkan. Betul. Kalau dari sudut kataan yang lain, Imam Junaid kata apa? Sabaran itu, seperti meneguk, seperti meneguk minuman pahit tanpa bermasa muka. Bayangkan, ada minum benda pahit, tapi muka senyum. Terbaik. Kan? Ini kata daripada para ilmuwan lah. Nak maknakan tentang sabar ni, faham macam mana? Minum benda pahit, tapi muka tanpa bermuka masam. Gembira dia. Baik. Amr ibn Thumani, Maliki kata apa? Kesabaran adalah teguh pendirian bersama Allah dan menerima ujiannya dengan senang hati dan berlapang dada. Ini ringkas ya. Kemudian, sabar itu apa? Abu Ali Al-Daqqaq kata, batasan kesabaran adalah tidak menyalahkan takdir. Bila orang kata, kau jangan main-main dengan aku, sabar aku ada batasnya. Maka selama mana dia berada dalam menahan diri dalam ketaatan, mencegah diri dari melakukan kemungkaran, maka saat itu, kesabaran itu senantiasa ada dengan. Saat dia mula menyalahkan takdir, maka saat itu tercalarlah sebuah keimanan dan kesabaran. Ya, apa yang kita boleh maknakan, sabar itu tiada batasan. Saya maknakan beginilah, sebab soalan ni selalu orang tanya. Saya berkursus, saya buat program tentang sabar ni, orang kata, betul ke sabar itu ada batasnya? Balik semula kepada makna sabar tadi adalah iman. Pukul 10, kan pukul apa? Pukul 10, kan pukul 4 suku, contohlah pukul 4 suku. Kau jangan main-main dengan aku. Pukul 4.20 hilang sabar aku. Hilang sabar, hilang iman. Kali itu dia letakkan syarat. Dia ada bordernya tertentu. Soalnya dia melampaui border itu, saat itu hilanglah keimanan dia. Siapa yang nak begitu? Nak. Kita nak senantiasa dalam keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kerana itulah batasan kesabaran selama mana dia tidak menyalahkan takdir. Saat dia mula menyalahkan takdir, maka saat itulah tercalar keimanannya. Saya cukup berhati, cukup cermat kerana sayang kita orang beriman, kita nak hilang keimanan kita. Kita selalu mengurus dan mencalar keimanan kita selama ini, maka kita adalah orang yang senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala keupayaan dan kekuatan untuk menjadi orang yang lebih beriman. Setuju ya? InsyaAllah. Ya. Maka inilah saya kukuhkan semula hadis yang dibaca oleh host kita tadi, Ustaz Wan, iaitu perkara ajaib sungguh tentang sabar ini.
hadis yang diriwayatkan oleh Abi Yahya Suhaib bin Sinan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairan wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min inna asabathu sarri'un syakara fakana khairan lahu wa inna asabathu darri sabara fakana khairan lahu. Mudahnya faham gini hanya. Semua yang dikasih Allah Ta'ala. Orang beriman ni memang pelik. Gitu. Orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, dia memang pelik. Ajaib sungguh. Kenapa? Kerana kita maknakan sabar tadi iman. Kerana dia menjadi pelik atas seluruh urusan orang beriman. Kenapa jadi pelik? Semua perkara itu baik. Semua perkara itu baik. Syarat dia apa tadi? Syarat dia itu adalah orang yang beriman. Syarat dia apa tadi? Syarat dia orang-orang yang sabar. Apa yang kita maknakan sabar seperti kita bincangkan tadi. Maka semua urusan orang yang benar-benar beriman, padanya itu ada takwa, padanya adanya syukur, maka semuanya baik. Bila mana walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min, akan beroleh meletakkan semua perkara ini baik melainkan orang itu benar-benar. Kita boleh sampai, jangan kata tak ada ya. Memang kena jumpa sampai tahap orang itu yang diuji oleh Allah Ta'ala. Contohnya, yang saya pernah jumpa, dia kena kanser payudara tahap 4. Kanser payudara tahap 4. Berbuak-buak lah orang kata. Pernah lihatlah ini dari sudut perawatan dengan nanahnya, dengan darahnya. Ajaib pada dirinya bila ditanya, puan sihat? Okey. Alhamdulillah, saya okey. Bagaimana? Dia boleh sebut perkataan Alhamdulillah, sedangkan saat itu dia diuji dengan perkara yang Masya Allah menjadi kegerunan bagi orang-orang wanita bila kena kanser payudara. Saat itu dia boleh sebut Alhamdulillah. Tidak ada keupayaan, kemampuan untuk menyebut Alhamdulillah ini, melainkan dia benar-benar beriman. Bila dia diuji dengan kebaikan, kemewahan, dia bersyukur, maka perkara itu baik bagi dirinya. Jadi ada dimaknakan asabathu itu musibah, musibah kebaikan, musibah kekayaan, kemewahan. Sampai dimaknakan begitu sebab orang yang mendapat kemewahan dunia ini kadang dia teruji dengan keadaan Masya Allah tabarakallah sampai tahap dia ingkar kepada Allah Ta'ala. Kiranya dia bersyukur, Alhamdulillah perkara itu baik bagi dirinya. Bila mana dia diduga dengan ujian yang Masya Allah tabarakallah, saat itu dia bersabar, maka perkara itu juga baik bagi dirinya. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, itulah keajaiban orang yang beriman, itulah keajaiban sebuah kesabaran. Maka kesimpulan dia, dalam kita memaknakan sabar ini, kita nak ambil kesimpulan dia. Pertamanya, tak silap. Okey. Itu dah masuk kesimpulannya tadi. Terlupa. Minta maaf. Yang ni saya hidekan dulu. Kita masuk kepada praktikal kemahiran sabar. Sebelum itu, ada apa-apa soalan setakat ni? Boleh ikut? Kesimpulan dia tadi itulah keajaiban sebuah kesabaran, keajaiban, ketakjuban bagi seorang yang beriman. Okey, teruskan. Zayu kata teruskan. Baik. Hos kata teruskan. Baik, terima kasih. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Bila masuk praktikal kemahiran sabar, sila dengar baik-baik perkataan yang saya nak sebut. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Bila membincangkan tentang pengurusan sabar, bila membincangkan tentang nak mempraktikkan kemahiran sabar, maka usah fikir dengan cara kita. Saya ulang. Kalau nak belajar, lebih ringkas ya, kalau nak belajar tentang pengurusan sabar, usah fikir dengan cara kita. Selalu saya bawa dalam kursus, lalu saya bawa dalam kuliah-kuliah, saya memang bagi tahu kalau dalam kuliah saya tajukkan
sabar itu cinta. Dalam membincangkan tentang sabar, saya letak tajuk sabar itu cinta. Saya bagi tahu kepada semua jemaah ke siapa dan sama dengan saya sekarang ini, kalau nak bincang tentang sabar, jangan fikir cara kita. Usah fikir cara kita. Tak akan bertemu dengan jawapan. Tak akan bertemu dengan jawapan. Seperti tadilah, bila diuji, dia boleh sebut Alhamdulillah. Kalau tidak beriman, macam mana boleh sebut? Kalau main dengan akal, main dengan fikiran kita, dan kita maknakan sabar dengan cara kita, apa yang kita akan sebut? Oh, sedaplah kau. Tak kena kat kau, tak apalah. Kerana kau tahulah nanti. Itu kita maknakan sabar dengan cara kita. Betul tak? Kalau itu yang kita bincangkan, kalau kita maknakan sabar dengan cara itu, kita tak akan bertemu dengan sabar. Tak akan bertemu dengan cara nak meneruskan kesabaran. Baik, sekarang praktikal kemahiran sabar. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak dapatkan praktikal, nak memahirkan diri ini? Topik perbincangan kita, amalan untuk beroleh kesabaran. Okay, kita nak bincang ni, topik amalan untuk beroleh kesabaran. Kedua, praktikal kemahiran sabar itu sendiri. Nanti kita akan masuk pada soal dan bincang. Tadi saya dah maklumkan tadi ada soal dan bincang. Kita dah ada sedikit. Kita teruskan dahulu ya. InsyaAllah. Baik, amalan untuk beroleh kesabaran. Ingat lagi tak kataan tadi? Nak belajar ilmu tentang sabar, tidak boleh guna cara kita lah. Tak boleh faham dengan cara kita, melainkan kena ikut cara yang diajar oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini amalan. Ini amalan untuk kita beroleh kesabaran. Okay? Ini amalan. Pertama, minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Minta langsung, minta terus kepada Allah Azza wa Jalla dengan jalan berdoa. Kenapa kena minta dengan Allah Ta'ala? Oh, rupa-rupanya sifat sabar ini yang ada dalam diri kita ini, kita tak mampu nak memperolehi melainkan dengan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu jawapan dia. Kenapa kita minta langsung? Sebab sifat sabar sebenarnya ada dalam diri kita selama ini adalah pemberian ataupun sabar itu anugerah daripada Allah, pertolongan daripada Allah Ta'ala. Cikgu-cikgu semua dan semua yang dikasihi Allah Ta'ala bersama dengan saya, insyaAllah boleh rujuk dalam surah An-Nahl ayat 127. Surah An-Nahl ayat 127. Di situ Allah Ta'ala bagi jawapan bahawa sifat sabar dan kesabaran yang ada dalam diri kita selama ini semuanya daripada pertolongan Allah Ta'ala. Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan sabarlah kamu wahai Muhammad. Apa dia? Wa ma sabruka illa billah. Sesungguhnya kamu tidak memperoleh kesabaran melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Jelas ya? Maka kita nak menjadi orang yang memperolehi kesabaran yang baik, sabran jamil, dia mesti minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Selama ini kita berdoa minta kepada Allah Ta'ala sihat wa'alafiat. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar kita menjadi orang beriman dan bertakwa. Selama ini kita minta kepada Allah dengan segala permintaan yang telah kita luahkan, yang kita telah sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam bab sabar, dia adalah perkhususan kita minta langsung dengan Allah dengan sebut sendiri perkataan sabar. Kenapa? Buktinya tadi. Dalam surah apa tadi? Surah An-Nahl ayat 127. Wa ma sabruka illa billah. Sesungguhnya kamu tidak akan memperoleh kesabaran melainkan anugerah atau pertolongan daripada Allah. So, macam mana kita nak berdoa? Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 250. Okay.
Surah apa tadi? Surah Al-Baqarah ayat 250. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 250. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ربنا afrigh أفرغ alaina علينا sabran صبرا wa thabbit وثبت aqdamana أقدامنا wansurna وانصرنا 'alal على القوم qaumil الكافرين kafirin. Rabbana afrigh alaina صبرا sabran wa thabbit وثبت أقدامنا aqdamana wansurna وانصرنا 'alal على qaumil القوم الكافرين. kafirin. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami semua. Amin. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami semua sifat-sifat sabar. Sabran. Wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami ya Allah ke atas golongan yang kafir. Allahu akbar. Rupanya kita nak memperolehi sifat sabar ini kena mohon langsung dengan Allah Taala dengan membaca doa ini. Bila-bila masa bacalah, selitlah di antara doa-doa yang selalu kita baca, maka amalkan doa ini, insya-Allah Allah mudahkan urusan ke atas diri kita untuk beroleh sifat-sifat sabar. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 250. Dia ada cerita sebenarnya selain daripada doa ini. Pak Jalut dengan Talut. Dia ada kisah tertentu. Tak apa, lain kali kita jumpa. InsyaAllah. Kemudian, ya, kita berdoa yang seterusnya dalam surah Al-A'raf. Minta maaf, saya terlepas tak masukkan doa kat sini. Surah Al-A'raf ayat 126. Boleh ya? Boleh tulis dekat chat tu. Surah Al-Baqarah ayat 250 dengan surah Al-A'raf ayat 126. Kedua-dua doa ini jadikan dia amalan. Amalan dia daripada surah Al-A'raf, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Okay, baik. Ikut ya. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami sifat-sifat sabar dan matikanlah kami ya Allah sebagai muslim, orang Islam, orang yang berserah diri. Wa tawaffana muslimin. Baik ya. Al-A'raf 126, Baqarah 250, langsung minta kepada Allah agar kita dilimpahkan sifat-sifat sabar. Macam mana sifat-sifat sabar? Sifat sabar ada pada sifat orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Semua ni, dua-dua ni ada kisah tertentu sampai Allah rakamkan secara khusus doa ini kerana ada kisah yang menyatakan keimanan. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, amalan untuk beroleh kesabaran dalam kita nak mempraktikkan kemahiran sabar ini, iaitu berazam untuk menjadi seorang yang penyabar. Kena ada niat dan mesti ada usaha. Kena berazam ya, maksudnya kita nak jadi orang yang sabar. Satu hari saya ditanya oleh peserta, tuan, sekiranya saya masuk kursus pengurusan sabar ini, need for passion ini, saya dapat tak kesabaran? Saya boleh jadi orang yang sabar ke tak? Oh, soalan dia dahsyat. Soalannya, tanya dia balik. Saya tanya, tuan nak tak jadi orang yang penyabar? Oh, memang saya nak. Kalau nak, masuklah. Maksudnya apa dia? Sekiranya dia masuk, dia tak masuk sebenarnya. Tapi sekiranya dia masuk daripada, contohlah, program start pukul 9 pagi sampai ke pukul 5. Dia boleh tak kesabaran? Dia dapat tak sifat sabar? Dapatlah. Macam mana dapat? Sebab dia boleh tunggu daripada pukul 9 sampai pukul 5. Ada sifat sabar lah tu. Sekiranya tak ada sifat sabar, masuk pukul 9, 9 suku, 9.30, dah balik, dah keluar program. Boleh ya? Ada orang
bila kita kata, jom kita belajar tentang ilmu tentang sabar. Oh, tak nak belajar tentang sabar. Kenapa? Nanti kalau belajar tentang sabar, kena uji lebih teruk. Ini salah faham semua. Bayangkan, bila orang tak belajar tentang pengurusan sabar, tiada kemahiran, tiada skills untuk uruskan, menerima, mencegah dan menahan itu, tak ada kemahiran, apa yang akan berlaku? Dia akan mencalar akidah dia sendiri. Kiranya dia belajar, dia tahu cara untuk menguruskan. Dia mahir untuk menguruskan. Kenapa? Kerana semua manusia ini diuji oleh Allah Ta'ala. Maka dia belajar ke, dia tak belajar ke, semua diuji oleh Allah Ta'ala. Maka siapakah yang beruntung dalam pengurusan sabar? Dalam mengurus kemahiran kesabaran dia, menahan, mencegah, menerima. Maka bila dia belajar, dia tahu mengurus keberuntungannya besar. Dia tak tahu dan tak nak belajar, Masya Allah, tabarakallah. Baik, maka bila kita berazam, kita niat dan usaha nak sungguh-sungguh, maka duduk dalam firman, dalam sabdaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yatasabbar yusabbiruhullah, sesiapa yang berazam, nak belajar, nak melatih diri menjadi seorang yang penyabar, yusabbiruhullah, maka Allah menganugerahkan kepadanya sifat sabar. Syarat nak. Oh, tak nak saya, tak nak suka. Kita Allah kata macam tu. Tapi kena ingat je, ilmu sabar ini, ilmu daripada syurga untuk ke syurga. Ingat lagi tak, sifat sabar ini ada pada siapa? Hanya ada pada manusia kan? Di manakah kedudukan manusia yang pertama sekali? Atuk kita dekat mana? Mula-mula sekali? Di syurga kan? Sifat sabar hanya ada pada siapa? Hanya ada pada manusia kan? Itu macam mana? Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Bila kita belajar tentang ilmu tentang sabar, kemahiran tentang sabar, pengurusan tentang sabar, kita belajar tentang ilmu dari syurga untuk ke syurga. Allah Akbar. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Sesiapa yang nak menjadi orang yang penyabar, maka Allah menganugerahkan padanya sifat-sifat sabar. Seperti mana yang kita maklum, kita nak menjadi orang yang berjaya dengan ketekunan, dengan usaha yang kita lakukan, penuh kesabaran, kita berolehlah kejayaan. Cuma orang salah faham, bila dia tekun, bila dia rajin, dia kata itu daripada sifat saya memang culik orangnya, saya memang rajin orangnya, sebab itu saya berjaya. Oh, dia tak perasan, di sebalik ketekunan, kerajinan dia semua itu, rupanya ada kesabaran. Tak disebut. Ya, salah faham. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka pertama, amalan untuk beroleh kesabaran, pertama, minta terus kepada Allah Azza wa Jalla dengan jalan berdoa daripada surah Baqarah ayat 250 dan surah Al-A'raf ayat 120. Yang kedua, berada dalam usaha, berada dalam niat dan kita memang berazam untuk melakukannya seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah, siapa yang nak jadi orang sabar, maka Allah anugerahkan padanya sifat sabar. Maka wa ma u'tiya ahadan ata'i khairan wa awsa'a min sabri, maka tiada adanya pemberian daripada Allah Taala yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya melainkan kesabaran. Itulah pemberian yang Allah Taala rezekikan kepada kita. Sebuah pemberian yang masya-Allah tabarakallah, amat-amat terbaiklah, amat-amat luas pemberian Allah Ta'ala adalah dengan kesabaran. Seperti mana Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya ganjaran pada orang-orang yang sabar, apa dia? Bighairi hisab. Digandakan, diberikan, dianugerahkan kepada orang yang sabar, padanya sifat-sifat sabar itu, Masya Allah, bighairi hisab. Bighairi hisab. Pernah dengar tak hadis yang berkenaan dengan puasa? Kita dah nak masuk bulan Ramadan ni kan? Bila ditanya tentang apa ni puasa ini, Allah Ta'ala sendiri kata, wa ana ajzi bihi. Bila orang itu berpuasa dengan imanan wahtisaban,
ganjaran puasa itu dia dapat tanpa batasan ganjaran pahala itu. Tambah pula dia puasa penuh kesabaran. Puasa dapat ganjaran pahala tanpa batasan. Dua, bila dia berpuasa, dia pula, Allahumma salli alaihi. Terputus ke? Ada apa-apa ke gangguan? Okey. Semua okey ya? Ada apa-apa gangguan ke? Okay, minta maaf. Semua okey ya? Okey, minta maaf. Ada gangguan sikit. Minta maaf. Baik, saya teruskan. Yang ketiga, yang kedua, dalam praktik amalan kemahiran sabar ini, okey, amalan kemahiran sabar ini ambil daripada perkataan ASK ya. What smart Ines. Boleh salin ya, tengok ke situ ya. Pertama what, lepas tu kedua smart, lepas tu yang ketiga keenness. Perkataan asalnya ASK. Word dia akronim dia ASK. Ini amalan, praktik amalan kemahiran sabar. Baik. Pertama, what ni kena ingat dalam kita nak mempraktikkan diri menjadi orang yang beroleh sifat-sifat sabar, bila berlaku suatu ujian seperti marah, la taghdab walakal jannah. Maka kita bagi satu penghargaan kepada diri kita. Ingat betul-betul, yang aku duk marah sangat ni kenapa? Apa dia? Janganlah kamu marah dan bagimu syurga. Kita membuat penghargaan ke atas diri sendiri. Sekiranya aku marah, aku terlepas. Terlepas ganjaran syurga daripada Allah. Sekiranya aku melebihkan kemarahan, maka apa yang berlaku pada kita? Kita terlepas suatu penghargaan, suatu pemberian, Masya Allah, tabarakallah, daripada Allah Ta'ala ke atas diri kita. Itu adalah orang yang menghargai diri kita selama ini dengan orang yang bagaimana? Dengan karyanya, dengan kerjayanya, yang orang yang dimuliakan. Sudut pandang orang tak hormat, tak raikan guru, tak respect dengan guru, itu sudut pandang lain, itu cerita lain. Kita jangan masukkan dalam rasa kita. Jauhkan dia. Yang kita meletakkan diri kita sekarang adalah sebagai seorang siapa sekarang ini. Sekiranya saya seorang guru yang beriman dan bertakwa, maka saya adalah membawa nilai yang baik pada diri saya. Maka saya nak menjadi orang yang begini-begini. Sekiranya saya kedepankan perkara-perkara yang Masya Allah, tabarakallah, yang tak sepatutnya ada pada seorang guru, apa yang akan berlaku? Maka la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, bagimu syurga. Datang kat sini ada soalan-soalan, saya yakin ada soalan-soalan nanti. Saya boleh sepakkan dahulu. Contohnya soalan, bila kita menjadi orang yang mengamal kesabaran, kita boleh marah ke tak? Itu antara soalan. Saya seorang yang pengamal kesabaran, passion practitioner. Adakah saya tak boleh marah? Sedangkan bila marah, terlepas saya daripada syurga Allah Ta'ala. Bila saya marah, mudaratan dia besar. Sekarang saya seorang pengamal kesabaran. Boleh tak saya nak marah? Jeng-jeng, kita bincang. Baik. Dah nak pukul 5 dah ni. Yang kedua, smart. Okay. Yang kedua adalah smart. Kita jadi orang yang bijak. Okay. Jadi orang yang bijak. Dalam mempraktikkan amalan kemahiran sabar ini, dia mesti jadi orang yang bijak. Sabar adalah akhlak. Sabar juga adalah adab. Maka orang yang sedang menjaga atas dirinya, atau orang yang menjadi orang yang sabar ini, dia adalah orang yang sedang mengakhlakkan dirinya. Orang yang apa ni? Menjadi orang yang sabar ini adalah orang yang smart, orang yang bijak. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Bila kita nak menjadi orang yang pengamal kepada kesabaran, nak mahirkan diri, bila berlaku tadi, marah tadi,
mula-mula sekali datangnya satu cetusan marah, kena baca ta'awuz, iaitu a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kena baca sebab ini perkara dalam. Dia mari suatu rasa, cetusan trigger dia ada cetusan tertentu, mari satu rasa macam orang ciluk tadi, macam orang buat apa saja, kita nak jadi orang yang smart. Nak praktik sifat sabar kena jadi orang yang smart, maka kena buat apa? Kita jaga diri dengan mohon kepada Allah Ta'ala dengan menyebut a'udzubillah minasyaitonirrajim. Baca sampai rasa yang ada dalam diri itu hilang. Baca a'udzubillah minasyaitonirrajim, a'udzubillah minasyaitonirrajim, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Yang baca pada lisan kita, dengar pada telinga kita. Saya ingat guru pernah pesan, antaranya guru saya juga dan guru kita semua, Suramli, dia kata, mulut ini untuk dua telinga. Mulut kita untuk dua telinga. Mulutmu untuk dua telinga. Maka kita sebut, kita baca untuk kita mohon perlindungan saat itu kita sedang berhadapan dengan situasi itu. Maka saat itulah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan terkutuk. Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'iz billah innahu samiun alim. Sekiranya kamu dihasut dengan hasutan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita sebenarnya terhasut dengan bisikan-bisikan syaitan. Dia dua ya, tak sempat bincang. Cuma nak bagi tahu dia ada beza antara hasutan hawa nafsu dengan bisikan syaitan. Kedua-dua perkara ini berbeza. Kita ambil masa yang lain tu, insya-Allah satu masa kita bincang. Hasutan hawa nafsu dengan bisikan syaitan dia berbeza. Dia berbeza. Jadi poin utama sekarang, kedua-duanya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi orang yang smart. Nak praktikal tentang sabar, dia sedang mengakhlakkan dirinya. Dia sedang menunjukkan kematangan dirinya. Jadi orang yang bijak dalam sudut pandang orang. Clear? Baik. Surah Al-A'raf ayat 200. Ini antaranya surah Al-A'raf ayat 200. Bila mana kita menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim, kita sedang merawat diri sendiri. Ini bab spiritual. Dia dalaman kita yang kita kena bicara dengan sebaik mungkin, menolak kita dengan baik, najat kita dengan baik, dan perkataan yang paling mudah kita menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim. Sekiranya tahu perkataan lain, auzubikalimatillah tammat min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun, silakan. Atau apa-apa sahaja doa yang kita boleh tahu tentang mohon perlindungan Allah Ta'ala daripada hasutan-hasutan ini. Dan paling utama, paling mudah, sebut saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti mana Allah berfirman, wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Bila kamu nak membaca Al-Quran pun kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Terusnya, yang kedua, mengubah posisi kedudukan. Ini praktikal, ini amalan. Hadis ini masyhur. Praktik sahaja yang tak masyhur. Okay? Kita nak amalkan. Yang ini antara teknik kaedah yang diajar oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila kita dihasut dengan suatu rasa sedang marah ke apa semua, baca a'udzubillah. Kemudian mengubah posisi kedudukan. Yang ini kena praktik. Saya yakin cikgu selalu banyak bergerak dalam kelas, kedudukan dan posisi apa ni, dia punya kaedah ini mudah untuk diamalkan. Baik, ada ini masyhur kan tentang iza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun fajlis wal yajlis. Sekiranya kamu dalam keadaan marah, apabila ghadaba ahadukum, di antara kamu sedang wa huwa qa'imun, kamu sedang berdiri saat itu, wal yajlis, maka kamu kena duduk. Benda ni praktikal insya-Allah. Tadi kita nak jadi sifat sabar kan, ada sifat sabar ada dalam diri kita kan, maka benda ni kena praktikal. Amat mudah. Baik, selama mana kita berdiri, apa yang boleh kita buat saat itu? Ini antara yang pernah ditanya oleh seorang cikgu. Dia dah pencen, dia kata,
Dia tanya saya, kenapa dia dengan anak murid, dia boleh marah tapi terkawal, tapi dengan anak sendiri, dia marah, Masya Allah, tabarakallah. Macam bukan anak sendiri. Gitu. Kenapa? Semua dikasih Allah Ta'ala. Kenapa ya? Kerana kita ni, kalau kita boleh marah kepada seseorang, kerana saat itu kita boleh menguasai. Saya ulang Kenapa kita boleh marah kepada seseorang? Kerana saat itu kita boleh menguasai. Cuma kita marah kepada orang yang memang lebih garang daripada kita. Ada berani kita nak marah? Ini kan. Dalam kaedah ini, kalau kita sebagai seorang guru, kita sedang berdiri, kita boleh tak kuasai anak murid kita? Ya, kita boleh kuasai sebab kita sedang berdiri. Maka praktikalnya duduk. Kerana kita tak nak selama berdiri, sifat penguasaan itu besar menyebabkan kita menghamburkan perkataan yang tak sepatutnya daripada mulut seorang guru. Daripada seorang guru ini mengeluarkan perkataan yang tak sepatutnya. Sebab kita berdiri, ada penguasaan, kita boleh kata begini. Nak elak daripada mengeluarkan perkataan itu, rendahkan level kita, level marah itu dengan duduk. Dudukkan diri kita. Ini dari sudut fizikal. Fa in zahaba anhu ghadaba wa illa baring. Apabila kemarahan itu reda, maka itu baik bagi dirimu. Dan sekiranya tidak, wa illa falyadhja, maka baring. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Bayangkan, cikgu tadi berdiri, duduk, marah tak hilang lagi. Ada pernah tak cikgu baring dalam kelas? Tiba-tiba cikgu pergi baring dalam kelas, menerap ke dalam kelas. Ada? Tak pernah buat kan? Maka ini kena ambil satu kedudukan, kena faham begini. Falyadhja ini, situasi dia kita ambil dari sudut spiritual. Iaitu, kita adalah orang yang merendahkan aras. Duduk itu dari sudut fizikal, baring itu dari sudut spiritual. Duduk fizikal, rendahkan, baring dari sudut spiritual. Rendahkan lagi. Rasa marah kita itu, rendahkan lagi, datangkan award pada diri kita. Kalau aku marah lagi, maka aku terlepaslah syurga Allah Ta'ala. Kita terlepaslah satu benda yang Masya Allah, yang cukup berharga dalam kehidupan kita. Ganjaran-ganjaran daripada Allah atas kesabaran yang kita pertingkatkan itu. Dari sudut spiritual. Itu dari sudut kita baring. Baring itu ambil makna dari sudut spiritual. Dalaman kita ini perlu direndahkan dengan beri penghargaan ke atas diri. Aku sepatutnya begini. Boleh ya? InsyaAllah. Baik. Yes. Kesabaran itu lambang kepada kesungguhan dirinya. Kesabaran itu lambang juga kepada kematangan dirinya. Kesabaran juga lambang kemahiran insaninya, alamannya. Dia perlukan kesungguhan untuk beramal dengan seluruh daripada kemahiran sabar itu sendiri. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, boleh ikut ya setakat ni? Okay, ya, boleh ikut? Ada 3 perkara dari sudut amalan kebaikan amalan kemahiran sabar ini. Kita bagi ganjaran award ke atas diri kita, award, penghargaan untuk diri sendiri. Kemudian kita menjadi orang yang smart. Okay, macam mana nampak bijak dalam pengurusan itu, dan kemudian kita menjadi orang yang finesse, orang yang ada kesungguhan untuk jadi seorang yang penyabar. Ini ringkas ya.
apa yang banyak lagi kaedah dia, banyak lagi cara-cara yang mengikut kaedah Allah yang ajarkan kepada kita dan kaedah yang diajar oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak banyak kaitan yang boleh kita kongsikan. Semua okey ya? Minta maaf, saya pun tak tahu apa yang berlaku pada ni. Okey, baru nampak. Baik, sekarang ni boleh ikut ya. Kita masuk kepada bab seterusnya, belah akhir, tanya dan bincang. Kaedah banyak, banyak perkara, ada lagi kaedah-kaedah tertentu yang mana dia ada praktikalnya, dia ada cara yang kita boleh gunakan secara khusus, yang mana bila betul kita amalkan, Masya Allah, tabarakallah, kita akan bertemu suatu daripada jawapan kenaan dengan sabar itu sendiri. Ini antara ringkasan dia. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Sekiranya ada apa-apa soalan, silakan. Kita dalam slot tanya dan bincang. Silakan. Maaf nak minum air sekejap. Okey, sila bertanya melalui chat ataupun boleh unmute ya. Dah boleh bertanya. Ini mungkin topik yang biasa tapi mungkin kita tak pernah diperincikan beginilah tentang sabar kan. Okey. Mungkin kita dah dengar banyak kali dah bab ni kan. Cuma mungkin dia perincian dia tidak sedetail apa yang telah diperincikan oleh Ustaz Hafizullah lah. Apa kita berhenti? Tengok keadaan peserta kita, baru ready. Peserta kita 26 orang setakat ni yang bersama kita. Kalau boleh kita ambil lagi dah 5 minit lagi ke 10 minit lagi untuk soal dan bincang ni. Kalau ada soal lah. Ada? Silakan, sila ada. Sekiranya ada. Ada tak? Setakat ni boleh ikut. Boleh insya-Allah. Setakat ni bolehlah follow pada slide dan juga yang diterangkan oleh Ustaz tu. Okey, ada tak kisah-kisah dahulu berkaitan dengan sabar ni yang boleh share dengan kita orang? Kisah-kisah orang terdahulu yang berkaitan dengan sabar ni, dia keajaiban sabar tu peristiwa dia tu, peristiwa sabar tu menjadikan satu benda yang Allah tunjukkan pada kita, ada tak? Ada. Banyak. Atau pengalaman sendiri ke ataupun pengalaman yang nampak di sekarang tak seperti yang terdahulu para sahabat dahulu, mungkin kita yang di-share oleh para peserta ke daripada kelas ke? Begini. Kalau tadi ada soalan tentang pertanyaan tentang redha, kan? Yeah. Adakah sama dengan redha? Daripada siapa tadi ya? Cuma gini je nak bagi tahu. Hafizah tadi tanya. Cuma ringkasnya begini. Untuk memahamkan tentang redha ini, ada orang tanya sebelum ini, adakah sabar dengan redha itu, sabar dan redha itu berbeza? Tak. Pada saya, sabar dan redha itu mesti saling melengkapi. Sabar dan redha mesti saling melengkapi. Ya? Pertama. Yang kedua, Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i beritahu tentang redha ya. Ridhan nas la tudraku. Mencapai kepada keredaan manusia itu mustahil. Tidak akan tercapai. Redha manusia itu tidak akan kita perolehi. Baik? Fa'alaina bima yas'lahuka fa'alzamahu. Maka atas diri kamu buat sehabis baik dengan kita semua. Sesama kita melakukan suatu perkara yang terbaik di kalangan kita semua, buat yang sebaik mungkin. Dan sabili illa ridahum, kamu tidak akan mampu untuk capai kepada jalan redha itu. Saya ulang ya, untuk sabar, untuk mencapai redha di kalangan manusia, kita tidak akan memperolehi. Melainkan apa? Kita adalah saling di antara kita semua berbuat baik sehabis baik. Maka jalan untuk mencapai ke arah keredaan sesama manusia itu
kita tidak akan bertemu. Itu Imam Syafi'i beritahu. Sebab redha sama manusia ini, tabarakallah, melainkan kita adalah orang yang berada dalam keredaan Allah. Ini yang perlu kita faham. Maka bila orang mengharapkan keredaan Allah walaupun dihina oleh manusia, maka Allah mencukupkan keperluan dirinya. Bila orang itu mencari keredaan manusia, maka Allah biarkan kita dengan urusan manusia itu sendiri. Maka saya kata bukan senang nak menjadi seorang yang penyabar. Bukan senang nak menjadi seorang yang penyabar. Ya, itu soalan yang selalu datang sebelum ini. Bukan soalan itu. Bukan senang nak menjadi seorang yang beriman. So, rasa macam mana? Rasa nak jadi orang yang beriman. Jadi orang baik. Senang ke susah? Senang ke mudah? Cikgu semua, satu perkara, satu soalan saya nak tanya. Cikgu bagi nasihat kepada anak murid, apa respon anak murid? Maka saya datangkan soalan. Bagi nasihat kepada orang ni, mudah ke senang? Itu benda yang perlu kita letakkan satu faham dengan pengurusan sabar ini. Sedang kita nak mempraktikkan skill-skill dalam pengurusan sabar ini adalah perlukan masa. Dan kita adalah orang yang nak menjadi ke arah itu. Sekiranya kita merasakan bukan senang, maka tak mudah untuk kita memperolehi kefahaman. Nah itu, kena berlapang dada seperti yang kita minta tadi dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami sifat-sifat sabar dan teguhkanlah pendirian kami dan menangkanlah kami pada golongan yang kafir. Saya nak fahamkan tentang pengurusan sabar ini, tentang kemahiran skill dalam sabar ni pun daripada tahun 2015 sampai sekarang masih lagi mencari fahaman dan jawapan. Melainkan saya mutlak menyerahkan diri kepada Allah. InsyaAllah kita akan dibantu. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Takat ni macam mana ya? Host kata tanya tentang cerita. Kalau tiada apa-apa, pukul 5:02 dah ni, saya akhirkan dengan cerita. Boleh ya? Cerita ini nanti semua cikgu-cikgu buat conclusion sendiri, buat dia punya apa panggil jawapan sendiri, relatekan dengan diri kita, relatekan dengan situasi sekarang, cara cikgu nak elaboratekan cerita ini, jauh mana yang kita boleh faham, ada masa yang boleh kita kongsilah. Boleh ya? Baik, cerita tentang 3 nasihat. Okay? 3 nasihat. Ceritanya begini. Seorang hamba Allah Ta'ala ini, seorang lelaki berkahwin dan mempunyai seorang anak. Seorang lelaki berkahwin, kemudian Allah rezekikannya seorang anak. Alhamdulillah dapat seorang anak. Dia orang biasa. Cerita ni masyhur di tanah Arab. Dia orang dalam keluarga yang sederhana. Oleh kerana dah dapat seorang anak, perbelanjaan memerlukan tanggungan yang lebih besar, maka dia pun membagi tahu kepada keluarganya, dia bagi tahu kepada isterinya. Dia beritahu kepada isterinya, kata, "Ayang, saya buat keputusan saya kena keluar, abang kena keluar untuk mencari rezeki di tempat lain." Cari rezeki di tempat lain. Jadi isterinya bersetuju. Saya ringkaskan, isterinya setuju, izinkan suami dia untuk keluar di tempat lain. Suaminya bagi tahu kepada isteri, "Ayang, saya pergi ini, saya keluar ini, selagi tak cukup bekalan yang saya cari, saya tak akan pulang." Okay?
Suami kata dia keluar pergi bekerja ini, lagi tak cukup bekalan, dia takkan pulang. Isteri pun setuju. Baiklah, kalau macam tu setuju. Maka berjalanlah suami ini masuk ke kampung-kampung, masuk ke daerah-daerah, masuk pergi kepada tempat-tempat lain, lebih jauh perjalanan untuk mencari pekerjaan. Allah tidak rezekikan lagi padanya pekerjaan. Dan dia terus berusaha dan berusaha sehinggalah dia bertembung serempak dengan hartawan. Dia bagi tahu hasrat nak bekerja, maka dia diterima untuk bekerja. Dia diterima untuk bekerja. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Bila diterima untuk bekerja, dia bagi tahu kepada majikan dia 3 syarat. Berapa syarat? 3 syarat. Dia bagi tahu kepada majikan dia, saya boleh bekerja dengan tuan dengan syarat yang pertama, selama saya bekerja, saya tak ambil gaji. Selama saya bekerja, saya tak ambil gaji. Yang kedua, bila saya nak berhenti, benarkan saya berhenti bila-bila masa. Bila nak berhenti, dia nak berhenti bila-bila masa tanpa sekatan. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bila saya dah berhenti, bayar semua gaji saya. Ini syarat dia kepada majikan. Dia nak bekerja, syarat pertama, gaji tak dibayar, dia tak nak ambil. Yang kedua, dia kata, bila dah bekerja, boleh berhenti bila-bila masa. Yang ketiga, bila berhenti, dia nak semua gajinya. Baik. Majikan itu setuju, dia pun mulalah bekerja. Bekerja dengan penuh ketekunan, bekerja dengan penuh amanah, bekerja dengan penuh kejujuran, bekerja dengan cukup baik. Sampai satu masa dengan bertahun-tahun dia bekerja, sampai satu masa dia mula teringat pada keluarga, dia nak balik. Dia pun beritahu kepada majikannya, bos, tuan, saya hasrat untuk balik, saya dah nak berhenti bekerja. Jadi saya harap saya dilepaskan seperti syarat kita mula-mula dulu dan saya nak semua gaji saya. Baik, bila dia bagi syarat, majikan dia pun pula bagi syarat pada dia. Iaitu 2 pilihan. Aku bayar gaji kamu atau kamu dengan nasihat. Pilih di antara satu ini. Pilih di antara dua ni. Pilih di antara dua ni. Apa dia? Di antara dua ini, dengan nasihat aku atau kamu ambil gaji dan balik. Allah Ta'ala alam, si suami ini buat keputusan nak mendengar nasihat. Ingat tadi saya kata, kita nak bagi nasihat ke orang ni, kadang-kadang kita pun kena marah. Bagi nasihat orang suruh jadi baik pun kadang kita kena marah. Sekarang, majikan tawarkan 2 pilihan, ambil gaji balik atau dengan nasihat. Si suami buat keputusan menerima nasihat. Baik, semua yang dikasih Allah Ta'ala. Maka, majikan dia bagi nasihat kepada dia, dalam perjalanan kamu balik, nasihatku yang pertama, jangan ambil jalan pintas. Pertama, jangan ambil jalan pintas. Nasihat yang kedua, jangan campur urusan orang. Yang kedua, jangan campur urusan orang. Dan yang ketiga, jangan buat keputusan waktu marah. Jangan buat keputusan waktu marah. Berapa nasihat? 3 nasihat daripada majikan dia. Maka si suami ini bersetuju. Suami pun bersetujulah. Okeylah, kalau macam tu, dia menerima nasihat. Ingat ya nasihat tadi? Kalau boleh tulis je kat situ. Baik. Bila dia nak nak balik tu, majikan bekal kepadanya 3 buku roti. 3 buku roti. Majikan dia kata, roti yang pertama makan sepanjang perjalanan kamu. Roti yang kedua makan bila masa kamu dah berehat, berhenti, kamu rehat, kamu makan. Roti yang ketiga makan bersama keluarga. Setelah bersetuju dan menerima hadiah daripada majikan, maka si suami teruskan perjalanan. Seawal pagi, teruskan perjalanan. Dalam perjalanan, makanlah dia dengan bekalan roti yang pertama tadi, sambil-sambil bertanya kepada orang ramai yang lalu, mana jalan nak balik ke kampungnya sebab dah lama dia tinggal, jalan pun dah banyak berubah. Dalam siri perjalanan itu, tiba datang seorang bagi tahu, kamu nak balik ke sekian-sekian tempat ya? Okey, baik, kamu lalu jalan ini.
jalan ni cepat sampai. Ini jalan pintas. Oh, dia pun setuju dah dengar jalan pintas, cepat sampai. Balik cepatlah kan, dah lama tinggalkan keluarga. Maka dia pun terus ambil keputusan pergi masuk jalan pintas. Separuh perjalanan, dia teringat pesanan majikan dia. Dan dia menerima nasihat, dia patah balik. Bila dia patah balik, dalam siri perjalanan dia, bertemu dengan orang yang sedang bercakap tentang jalan pintas yang dia baru je keluar tadi. Orang kata, jalan itu banyak berlaku musibah. Kena wabak lah, kena itu dan gini. Dia kata, Alhamdulillah syukur. Kalau orang tak lalu jalan tu memang, kalau lalu memang masalah. Dia bersyukur Alhamdulillah kerana dia buat keputusan patah balik. Bila dah lama berjalan, sampai satu masa dah penat nak berehat, dia pergi menyewa lah, cari homestay. Kan, dia kata homestay lah. Tuan rumah setuju dengan bayaran tertentu, dia pun nyewa kat rumah. Bila malam, menjelang malam, berlaku pula pertengkaran di luar rumah yang dia sewa itu. Pertengkaran itu dahsyat, dia ambil keputusan keluar daripada rumah nak pergi tempat berlaku pertengkaran itu. Ingat balik pesan majikan dia, nasihat majikan dia. Apa dia? Jangan campur urusan orang. Dia patah balik semula dan dia tidur. Menjelang pagi, bila nak mulakan perjalanan, tuan rumah tanya, kamu keluar tak malam tadi? Dia kata, aku tak keluar. Alhamdulillah, sekiranya kamu keluar tadi, malam tadi, musibah berlaku. Sebab yang bertengkar itu sampai berbunuh-bunuhan. Oh, Alhamdulillah, dia syukur pada Allah. Maka, diteruskan perjalanan dia dengan baki roti yang masih ada. Dalam bila dah sampai ke kawasan rumah dia, alhamdulillah menjelang kepada malam. Dia dah sampai kawasan rumah dia tu menjelang malam, dengan cahaya pelita yang dia nampak daripada sudut tertentu, dia nampak isterinya. Gembira tak? Gembira. Alhamdulillah, seronok bila dah sampai. Bila dalam perjalanan tu nak pergi ke rumah, dia terhenti tiba-tiba kerana dilihatnya isterinya dipeluk oleh seorang lelaki. Dah lama tinggal, tiba dipeluk, nampak pula isterinya dipeluk oleh seorang lelaki. Dia bergegas lagi laju nak pergi ke rumahnya. Separuh jalan dia terhenti kerana mendengar nasihat majikan dia, jangan buat keputusan waktu marah. Dia berundur, beransur perlahan-lahan tanpa disedari oleh isterinya. Esok pagi barulah dia pergi balik ke rumahnya, bagi salam, disambut oleh isterinya dengan penuh kegembiraan. Dia bertanya kepada isterinya, gembira tak dengan kepulangan? Isteri kata, bergembiralah bang, syukur abang dah lama tinggalkan. Gembiralah abang balik. Kalau engkau gembira, kenapa kau berpelukan dengan seorang lelaki? Isteri dia pun gelak kat dia, gelak lah. Dia pun tanya, kenapa kau gelak kat aku? Dan kau peluk dengan orang lelaki? Abang tinggalkan saya dengan anak kecil lagi masa. Sekarang anak dah besar. Yang peluk saya malam tadi, anak kita lah bang. Oh, dia Masya Allah. Ingat dengan pesanan majikan dia. Jangan buat keputusan waktu marah. Bayangkan kalau dia pergi juga. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Berapa buku roti diberi pada dia? 3 buku roti. Pertama, makan dalam perjalanan. Kedua, waktu dia singgah. Ketiga, makanlah dengan keluargamu. Dia pun bagikan roti kepada keluarga dia. Ambil ini daripada majikan saya. Masa dihidangkan makanan untuk sarapan tu, dia pun ambillah roti tu sedikit-sedikit. Sampailah dia copet ambil itu, terkeluarnya duit dari dalam roti itu. Besar mana roti, Allah Ta'ala alam. Dalam roti itu ada duit, ada nota, maka semua dikasih Allah Ta'ala. Dia baca nota daripada majikan dia. Terima kasih wahai pekerjaku kerana mendengar nasihat. Maka terimalah gaji, upah, ambil upah selama mana kamu bekerja dengan penuh kejujuran, keikhlasan, kesabaran, dan bergembiralah kamu dengan keluargamu. Itu nasihat daripada majikan dia. Maka semua dikasih Allah Ta'ala 3 buku roti, 3 nasihat, 2 pilihan. Semua saya kembalikan kepada semua yang dikasih Allah Ta'ala sama dengan saya. Carilah jawapan di sebalik apa yang kita
kita, yang saya kongsikan itu sesuatu yang Masya Allah, tabarakallah, yang boleh kita kaitkan dengan kehidupan kita pada saat hari ini. Sehingga bertemu lagi, insyaAllah akan datang. Terima kasih kerana ruangkan masa bersama dengan saya, Hafizullah Abdul Aziz. Okey. Dan sesi pertemuan kita pada petang ini, cooperation skills, bagaimana kita nak meningkatkan kemahiran dalam pengurusan sabar ini. Maka saya serahkan kembali kepada host kita hari ini. Mudah-mudahan ada kemaafan atas saya, salah laku perkataan yang